Okay, dia kata dia dah rekod. Alright, jadi untuk yang ini adalah homework yang hari tu. Okay, cikgu akan ulang balik. Tentukan nilai A, B dan C. Dia suruh tentukan. Apakah nilai A, B dan C bagi ungkapan kuadratik yang berikut? Okay, kalau kita tengok sini ya, A ya. 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Okay, dekat sini macam mana kita nak tentukan A dia yang mana? Okay, macam mana kita nak tentukan A dia yang mana? Ialah, dia tengok yang ada kuasa 2 ni. Yang kuasa 2 ni adalah dia punya A. Jadi, A dia ialah, ambil yang ni, 2. A dia ialah 2. B dia ialah yang ini, negatif 5. Jangan lupa negatif. Ada yang tak tulis negatif. Kena tulis negatif 5. C dia yang mana? C dia yang tak ada X ni. Jadi C dia adalah 1. Ni jawapan dia. A dia adalah 2, B dia negatif 5, C dia 1. Okay, seterusnya. Kita tengok B. X kuasa 2 tolak 2X. X kuasa 2 tolak 2X. Okay, dekat sini dia ada salah satu dia tak ada kan. Okay, apa dia punya A? A dia dekat sini. Kalau tak ada tulis maksudnya dia 1. A dia 1. B dia ialah negatif 2. C dia ialah sifar kosong. Okay, C dia tak ada. Kalau tak ada apa-apa kat sini maksudnya kosong lah. Ni kan cantik kan. Okay, kita tengok C. Cikgu tak terang semua ya, cikgu terang sikit je. 2y kuasa 2 tambah 1. Jadi A dia ialah yang ada kuasa 2 ni. Ambil nombor depan sahaja. Okay, A dia adalah 2. B dia ada tak ada Y single? Tak ada Y single kan? Kalau dia macam ni kan, 2 kuasa 2, 2Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 4. Ni barulah B ada. Sekarang ni tak ada B dia kosong. Jadi C dia adalah 1. Okay, cikgu terang yang D. Kita slow sikit sebab azan kan. Negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4 P. Okey, yang mana satu A dia? A dia yang ada kuasa 2 ni. Negatif 1/2 adalah A dia. B dia yang ada P1 ni. Ni B. B sama dengan 4. C dia ada tak? C dia tak ada. C sama dengan 0. Okay. So kita ambil H. H, ya H. Salah. Sekejap apa. Okey, untuk H, 1/3 K kuasa 2 tolak 2. Jadi kita tengok, bila ada K kuasa 2 ni, ini adalah A dia. B dia mesti ada K saja, tapi sekarang tak ada K. Jadi B dia tak ada lah. A sama dengan 1/3, B sama dengan sifar. Ni koma. Koma, C sama dengan negatif 2. Okey. Ada lagi ke yang tak faham yang ni? Harap semua faham ya. Ada yang, okay, untuk I, last I. 2R, R tolak 3. Yang ni kena kembangkan. 2R tolak R dia akan jadi 2R kuasa 2. 2R darab negatif 3.
2R darab negatif 3 akan jadi negatif 6R. Jadi A dia apa? A dia yang ini. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6, C sama dengan sifar. Okay, siapa yang tak faham boleh tengok balik video ni nantilah. Okay, so bila kita dah tentukan A, B dan C, hari ni kita akan masuk. Masuklah kita punya topik untuk hari ni kan. Ni penting ya. Dalam topik ni, ini adalah dia punya jantung hati dia. Jantung dia. Iaitu kita nak cari punca. Kita nak cari apa? Punca. Okay, nak cari punca kena tahu A, B, C tadi. Okay. So, soalan dia ya. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Okay, dia suruh tentukan sama ada fungsi yang dia bagi ni adalah punca ataupun tidak. Macam mana nak cari punca? Okay, kita tengok . Pertama, dia akan bagi satu fungsi ni lah, persamaan kuadratik. Ni dipanggil persamaan kuadratik ya. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan sifar kosong. Ini dipanggil persamaan kuadratik. Okey, jadi kita nak tahu x sama dengan 1 dengan x sama dengan 3 ni, adakah dia merupakan punca? Okey, macam mana nak tahu? Yang pertama, masukkan nilai x ni dalam x yang ada ni. Contoh ya, x sama dengan 1. Okey, kita masukkan nilai dia. 2, ni x kan? Ni x kan? Letak 1. Kuasa 2 tolak 7 letak 1 tambah 3 sama dengan 0. Masukkan nilai 1 ni. X ni masuk nilai 1, ni masuk nilai 1. Jadi 1 ni kuasa 2. Okay, akan dapat 2 darab 1 kuasa 2 akan dapat 2. Siapa tak tahu boleh tekan kalkulator lah. 1 kuasa 2 sama dengan 1. Jadi 2 darab 1 sama dengan 1. Tolak 7 darab 1, negatif 7 lah. Tambah 3 sama dengan 0. Okey, 2 tolak 7 tambah 3. Ada siapa-siapa boleh bantu tak? 2 tolak 7 tambah 3 dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Okey, so dapat negatif 2 sama dengan 0. Okey, kita nak tahu apa 1 ni, x sama dengan 1 ni punca ataupun tidak, dia mesti sama dengan sebelah ni. Sekarang negatif 2 sama tak dengan 0? Tak sama kan? Tak sama. Jadi tak sama lah, satu negatif 2. Kiri dengan kanan dia tak sama. Bila dia tak sama, maka negatif 2 bukan punca. Bagi persamaan kuadratik lah. Senang je. Masukkan nilai, lepas tu awak tengok sebelah dia sama ke tak sama dengan 0 tu. Okay, kalau sama maksudnya dia adalah, dia panjang lah sikit ni kan. Negatif 2 bukan punca bagi persamaan kuadratik. Okay. Ada siapa-siapa tak faham tak? X tu masukkan 1 tadi tu. 2x kuasa 2 tu, x tu masuk je 1. Jadi bilang sampai ujung dia, kita akan tengok sebelah dia kiri dan kanan. Dapat tak sama? Okay, sekarang ni dia bagi ada 2. Satu x kuasa x sama dengan 1. Satu lagi x sama dengan 3. Jadi kena buat dua-dua lah. Okay, kita buat pula x sama dengan 3 ya. X sama, ni sebelah pula kan.
X sama dengan 3. Okay, ambil balik equation tadi. Ambil balik persamaan tadi. 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3 sama dengan kosong. Masukkan balik 3 ni. 3 masukkan balik ya. Masukkan 3 ni dalam X. Dia akan jadi 2. Ni 3 kuasa 2 tolak 7. Masukkan 3 ni. Ni masukkan 3. Ni masukkan 3. Tambah 3 sama dengan kosong. Okey, macam mana nak buat ni? 3 ni kena kuasakan dengan 2 dulu. 3 kuasa 2 dapat berapa? 3 kuasa 2 dapat berapa? Siapa tahu? 9. 9. Okey, jadi 2, 9 lah. Tolak 7, 3 tambah 3. Ini cerita panjang kan lah maksudnya. Tapi awak boleh je buat. Okey, 2 darab 9, 18. Tolak 7 darab 3, 21. Tambah 3 sama dengan kosong. Jadi minta tolong siapa-siapa tekan kalkulator. 18 tolak 21 tambah 3. Dapat berapa? Kosong. Kosong. Sama dengan kosong sebelah dia. Apabila dia sama, maka X sama dengan 3 ini adalah punca. Okey. Ni kita padang orang sebelah ni lah. Ni kita ambil yang ni ya. Jadi X sama dengan 3. X sama dengan 3. Bukan ni padam lah kan. X sama dengan 3. Ialah X sama dengan 3 punca bagi persamaan kuadratik yang berikut yang ni lah. Okey, boleh faham ke? Boleh? Nak cari punca? Amirul faham tak? Faham je. Faham Dia faham tak Ya. dia? Faham Rania? Faham. Faham. Okay, good. Tanya 3 orang je dulu Sekejap lagi kita tanya lain pula. Okay, so nak tahu punca yang pertama. Dia ada 2 method tak? Dia ada 2 cara. Ni cara yang pertama dulu. Dia bagi punca dah. Kita kenal pasti. Dia ni punca ke tidak melalui kita tengok kiri dan kanan dia sama. Kiri dan kanan. Ni kita dah pernah belajar sebenarnya tingkatan 3 kalau awak perasan lah. Kalau awak tak ingat, tak tahulah. Tapi saya ingat tingkatan 3 dah ada dah benda ni sebenarnya. Okey, kita tengok B pula. B. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Okey, dia bagi dah punca dekat sini. X sama dengan 1 dengan X sama dengan 1/3. Jadi nak buat apa? Jom kita masukkan. Okey, kita masukkan dalam dia. 3. Masukkan X ni 1 lah. Masukkan X sama dengan 1 dulu. Tulis kat tepi ni X sama dengan 1. Tolak 7, 1. Tambah 5 sama dengan 3. Jadi equation yang sama je lain lain. Okey. 3 darab 1, 3 tolak 7. 3 tolak 7 tambah 5. Berapa dapat jawapan? 3 tolak 7 tambah 5? Siapa tahu? 1 5. 5? Dapat 5. 1. 1 kan? 3 tolak 7 negatif 4 tambah 5, 1. Jadi ingat 3. Adakah dia sama? Tak sama. Jadi bila dia tak sama, maka X sama dengan 1 bukan punca. Okey? Bagi persamaan kuadratik yang ni lah. Okey, kita cuba pula X sama dengan 1/3. X sama dengan 1/3. Okey. So kita masukkan je lah nilai ambil balik yang ni. Ambil balik equation ni tadi. 3 X masukkan 1/3 tolak 7 1/3
tambah 5 sama dengan 3. Kemudian yang ni potong-potong. Akan jadi tinggal 1. Tolak yang ni 7/3. Tambah 5 sama dengan 0. Okey. Siapa boleh tekan kalkulator sekejap? 1 tolak 7/3 tambah 5 dapat berapa? Pandai tak tekan kalkulator? 1 tolak 7/3. Dia akan jadi 3/3 tolak 7/3 tambah 15/3. Sama dengan 3, sorry. Berapa jawapan awak dapat? 11/3, betul ke? Ke lain? 1 tolak 7/3 tambah 15/3. Sama dengan 9. Berapa dapat? Ada siapa boleh bantu? 1 tolak 7/3 tambah 5 dapat berapa? Dapat berapa? 11. Negatif 11. Sama dengan 3. Yes. Jadi dia tak sama lah. Betul ke? Semua dapat negatif kan? Sekejap, mana penyelesaian B ni? Oh, ni cikgu salah ni. Ni ada kuasa 2. Sekejap salah. Kita buat sekali lagi ya. 3 tolak 1/3. Ni ada kuasa 2. Okey. Tolak 7 1/3 tambah 5 sama dengan 3. Okey. Yang ni bila dia kuasa 2, dia akan jadi 3 1/9. 1 kuasa 2 1. 3 kuasa 2 9. Tolak 7/3 tambah 5 sama dengan 3. Okay, dekat sini akan dapat 3/9 ataupun boleh potong lah. Ni boleh potong, dia akan jadi 1, ni akan jadi 3. 1/3 tolak 3/3 tambah 5 sama dengan 3. Ni nanti awak akan dapat apa? Nanti awak akan dapat jawapan sama. 3 sama dengan 3 ni. Okay? Jadi bila dia adalah sama, maka X sama dengan 1/3 adalah punca bagi persamaan kuadratik 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Jawapan dia nanti sama. Nanti jawapan dia sama. 3 sama dengan 3. Ada yang confused ke ni? Untuk topik ni, semua orang kena ada kalkulator lah. Sebab sekejap lagi kita nak guna kalkulator. Sekejap lagi kita nak guna kalkulator untuk ni. Okay? So, next. Okay, kita cuba buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Nak suruh seorang bacakan soalan lagi sekejap. Irfan ada ke kat situ? Baca soalan je. Tak nak jawapan, nak soalan je. Ya. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang berikan atau bukan. Berikan atau bukan. Okay. So bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Macam tadilah, dia suruh cari ni punca ke bukan punca ni. Okay.
Yang pertama A. Ni cikgu tunjuk satu lagi contoh. Sekejap lagi kita buat awak buat kuis ya. Tolak 5x tambah 6 sama dengan kosong. Okay, kita ambil dulu x sama dengan 3. Masukkan nilai. X ni letak 3. 3 kuasa 2 tolak 5. X ni masukkan 3. Tambah 6 sama dengan kosong. Jadi 3 kuasa 2, 9 tolak 15 tambah 6 sama dengan kosong. 9 tambah 6, 15 tolak 15 jadi kosong sama dengan kosong. Maka kedua-dua belahnya sama jadi X sama dengan 3 adalah punca bagi ambil balik dia punya equation tadi. X kuasa 2 tolak 5x tambah 6 sama dengan kosong. Okay, sekarang kita cuba pula X sama dengan 2. X sama dengan 2. Masukkan sekali lagi. Salin balik X kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Sama dengan kosong. Okay, kita masukkan 2 2 kuasa 2 tolak 5 kurungan 2 tambah 6 sama dengan kosong. Jadi 2 kuasa 2, 4 tolak 10 tambah 6 sama dengan kosong. Jadi 4 tambah 6, 10 tolak 10, kosong jugalah. Kosong sama dengan kosong. Dua-dua belah ni sama. Bila sama maksudnya X sama dengan 2. Punca bagi samaan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Okay? Boleh? Faiz, okay Faiz? Okay. Okay, good. Apa lagi? Izzah Fatona, okay? Okay teacher, tapi nak tanya, maksudnya soalan yang teacher bagi tu X3 dengan X2 tu dua-dua dapat bagi jawapan yang sama dengan kosong lah. Dia dah bagi X sama dengan 3, X sama dengan 2. Jadi kita masukkan nilai dalam X tu, kita tengok kalau dua-dua sama dengan kosong, maksudnya dia adalah punca lah. Okay, kalau salah satu dia tak dapat kosong, maksudnya dia bukan punca. Okay ke? Okay teacher, faham. Dia kena sama dengan yang orang sebelah ni. Kalau sebelah ni contoh kalau sebelah ni sama dengan 2. Dia kena sama dengan 2 jugalah sebelah ni. Sekarang ni sebelah ni adalah kosong. So dia kena sama. Sama dia punya on the right side and on the left side. Orang putih kan. Belah kanan dan belah kiri dia sama. Okay. So let's try to do quiz. Cuba buat. Cikgu bagi masa 4, 8, 12. 12 minit. Okay. X kuasa 2 tambah 7X tambah 12 sama dengan kosong. Masukkan nilai X sama dengan negatif 3 ni. Dapat sama tak? Lepas tu, masukkan pula X sama dengan 4. Buat kesimpulan dia. Kesimpulan dia, X sama dengan negatif 3 tu, apa? Apa kesimpulannya? Kejap cikgu nak pergi ambil calculator tu tinggal. Sekejap je. 1 second.
Siapa yang tak tahu negatif 3 tu tekan je kalkulator kan. Buat kurungan sebiji-sebiji macam dalam tu. Dapatlah awak jawapan. Negatif 3 kuasa 2 akan dapat positif 9. Siapa tak tahu, buat kurungan masukkan negatif 3 tu kuasakan 2. 7 darab 3 negatif 21. Tambah 12. Ambil tu cikgu nak ambil attendance ya. Cikgu Adamia ada. Akif Darwish ada tak? Akif Darwish tak ada. Nurdania Balkis. Dania Balkis ada. Dania Balkis 1. Dania Balkis 2. Tak ada. Muhammad Harith. Muhammad Harith ada ke? Harith Syami. Tak ada juga.
Nombor 3 tu kena kembangkan ya. 2x, x tolak 1 sama dengan 12. Yang ni kena kembangkan. Sajalah. Dah, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Boleh bincang Okey, nombor 1. Nombor 1. Faiz dapat berapa? X sama dengan -3 tu dapat berapa? Kosong. Kosong. Jadi -3 ialah Punca. negatif X pada sorry. -3 ialah punca. Okey. Alright. Satu lagi Faiz yang X samakan -4 dapat berapa? Kosong juga. Kosong juga. Jadi -4 adakah dia punca? Ya. Ya, so X sama dengan sekejap tak nampak. Punca. X sama dengan -4 ialah punca. Okay, good. Siapa yang tak tahu lagi nak tekan kalkulator ke apa, tengok sini Kalau -3 kuasa 2 akan dapat 9.
Jadi 9 tolak 7 darab negatif 3 akan dapat negatif 21. Tambah 12 sama dengan kosong. Jadi bila kira 9 tolak 21 tambah 12, awak akan dapat kosong. Kosong sama dengan kosong, maka negatif 3 ialah punca. Okey, ni cikgu pendekkan lah. Kalau awak buat konklusi patutnya kena panjang lagi. Cikgu pendekkan je. Negatif 3 ni punca. Okey, kita masuk pula X sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 kuasa 2 akan dapat positif 16. Okey, 16 kemudian 7 darab negatif 24 dapat negatif 28 tambah 12 sama dengan kosong. Bila tambah tolak, awak akan dapat kosong lah. Jadi negatif 4 juga adalah punca. Maksudnya dalam kuadratik ni ada dua punca dia lah. Satu negatif 3, satu negatif 4. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2. Nak panggil Umi lah. Umi. Umi ada? Ada. Okey, Umi, X sama dengan 4 dapat berapa ni? 28. 28. Jadi dia sama. Bila sama dia apa? Punca. Punca dia. Jadi X sama dengan 4 ialah punca. Cikgu tulis kat atas ya. X sama dengan 4 ialah punca dia lah. Okey. Yang kedua, X sama dengan 2. Dapat berapa Umi? 10. 10. Jadi dia sama ke tak sama? Tak sama. Tidak sama. Maka X sama dengan 2. Punca ke bukan punca? Bukan. Bukan punca. Okay, good. Kalau sama dia punca, kalau bukan sama dia bukan punca lah. Itu je. Okay, yang ketiga pula. Okay, ni dikembangkan. Kembangkan 2x darab x akan dapat 2x kuasa 2. 2x darab negatif 1 akan dapat negatif 2x. Sama dengan 12. Okay, kita masukkan nilai dia. 2 negatif 3 kuasa 2 tolak 2 darab negatif 3 kurungan. Yang ni masukkan dia punya nilai dia. Ni sama dengan 12. Okey, negatif 3 kuasa 2 akan dapat 9. Positif 9. Ni siapa tak tahu buat satu-satu lah. Siapa yang confuse buat satu-satu. Negatif 3 kuasa 2 dapat positif 9. Tolak 2. Yang ni awak boleh darab terus. Negatif 2 darab negatif 3 akan dapat positif 6. Okey, cikgu ulang Negatif 2 darab negatif 3 akan dapat positif 6. 2 darab 3, 6. Negatif darab negatif jadi positif. So 12. Okey, kejap nak tanya siapa boleh ni. Siapa lagi tak panggil ni? Kaisara lah, Kaisara. Dapat berapa jawapan akhir? 12. 18 tolak 6. 18 dia tambah 6. Okey, 18 tambah 6 jadi 24 dengan 12. Okey, dia sama ke tak sama? Tak sama kan? Tidak sama. Tidak sama. Jadi X sama dengan negatif 3 bukan punca. Okey, satu lagi. Kita masukkan X sama dengan 3. 2, 3 kuasa 2 tolak 2, 3 sama dengan 12. Okey, yang ni kita kuasakan lah. 3 kuasa 2, 9 darab dengan 2. 2 darab 9. Tolak 2 darab 3, 6. Sama dengan 12. So 18 tolak 6 sama dengan 12. Jadi yang ni baru sama. Okey, yang ni barulah sama. Jadi jawapan dia adalah tadi X negatif 3 X negatif 3 bukan punca. Sekejap padam balik tulis.
X sama dengan negatif 3 bukan punca. Sekarang ni X sama dengan 3. X sama dengan 3 punca. Okay, boleh dapat ke? Boleh ya? Okey. Ini baru permulaan ya. Ni baru permulaan untuk cari punca yang pertama. Tadi cikgu bagi tahu ada 2 metod untuk cari punca. Yang ini soalan ni, siapa nak salin dulu ya. Kalau dia bagi dah punca tu kan. X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Jadi kita tengok sebelah dia sama tak? Sama ke tak sama? Kalau sama tu punca lah tu. Kalau tak sama maksudnya tak punca. Yang jadi masalah apabila kita tersalah kira. Tersalah kira, yang tu barulah kita tersalah lah. Kalau boleh tekan kalkulator elok-elok, contoh kan. Kalau ada negatif-negatif ni pun kena hati-hati lah. Okay. Kalau ada negatif tu, kuasakan dia akan jadi positif. Contoh ya, negatif 2 kuasa 2. Dia akan jadi negatif 2 darab negatif 2. Macam tu. Jadi negatif darab negatif akan jadi positif. 2 darab 2 akan jadi 4. Jadi dia akan jadi positif 4. Okay. Kalau negatif 3, mana ruang? Tak ada ruang dah. Negatif 3 kuasa 2. Contoh. Dia akan jadi negatif 3 sebenarnya darab negatif 3. Okay. 3 darab 3, 9. Negatif darab negatif, positif. Dia akan jadi macam tu. Okay. Contoh. Negatif 2 darab negatif 3 kuasa 2. Pula dah. Kan? Sudahlah dia main kuasa kat situ. Ada 2 pula kat situ. Jadi awak salin je balik negatif 2 ni, letak kat luar dia. Negatif 2. Lepas tu, yang ni tekan kalkulator lah ataupun boleh darab sendiri. Negatif 3 darab negatif 3. Akan dapat positif 9. So letak kat dalam ni 9. Macam tu. So negatif 2 darab 9 akan dapat negatif 18. Ni untuk siapa-siapa yang masih confused untuk negatif, positif, negatif ni. Macam ni lah cara dia. Okay. So salah dia akan jadi apabila awak tersalah darab. Tersalah darab, salah lah dia. Okay. Alright. So let's go to the next one. Okay. Ini ni kena guna kalkulator. Siapa tak ada kalkulator tolong pergi ambil sekarang. Sebab apa? Sebab kita lagi nak guna. Kita nak guna kalkulator. Jadi saya punya ni yang lama lah. 570 ms. Siapa yang apa? Yang ada FX, yang ada apa yang canggih-canggih tu boleh je. Tak ada masalah. Kita nak guna. Okay. Soalan nombor 7. Nombor 7 nak suruh siapa tolong bacakan ni. Haris Syami ada ke? Ada. Dah lama tak jumpa Haris Syami. Okey, bacakan soalan. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Dengar dia kata kaedah pemfaktoran. Yang ni dah ada tingkatan 2 sebenarnya. Tapi tingkatan 4 ni kita tak guna dah metod tingkatan 2. Kita nak guna kalkulator. Okey, kita nak guna kalkulator. Okey. Tentukan punca. Sekali lagi. Yang ni dia nak tanya punca. Tapi apa beza dia dengan tadi tu, cikgu? Kan? Apa beza dia dengan tadi? Beza soalan yang ni. Satu dia kata kaedah pemfaktoran. Yang kedua dia kata, tak ada dia kata. Dia tak bagi. Dia tak bagi X sama dengan 1 ke, X sama dengan 2. Ni dia tak bagi. Jadi kita kena cari. Bezanya yang tadi, dia bagi X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 2. Yang ini dia tak bagi pun. Jadi apa yang kita kena buat apabila dia tak bagi? Okay. Kita kena pasti dulu A, B dan C dia. Okay, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Okay, A dia berapa? A dia 1. B
B dia berapa? -5. Ni ya, siapa yang tak tahu lagi ni? Kena tahu lah, kena tahu. Siapa yang tak tahu, kena tahu. Okay, C dia adalah 6. Okay, sekarang macam mana nak buat? Okay, semua ambil kalkulator. Ni dia. Teacher siap dah buat note dah. Sekejap lagi ada video lah. Video lagi jaga upload dalam YouTube. Alright, semua dah ada kalkulator lah. Sekarang tekan mode. Ada tak mode? Kalau yang sama dengan cikgu tu mode dia dekat sini. Mode. Mana kamera teacher? Mode ni tekan 3 kali. 1, 2, 3. Awak akan jumpa EQN. Awak akan jumpa MAT. Dan juga awak akan jumpa VCT. Okay, jumpa EQN, MAT dan VCT. Okay, dah jumpa tu. Tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Tu dia. Tekan nombor 1 kan. Maksudnya kita ambil EQN tadilah. Dah tekan nombor 1. Tekan arrow yang ni ke kanan. On the right side, kanan. Nampak degree tak? Nampak degree? Ambil nombor 2. Awak akan jumpa A sama dengan berapa? Ada tak A sama dengan berapa? Ada. Ada tak? Okay, A. Kita tengok tadi balik. A berapa? Mana hilang tu? A sama dengan 1. Tulis 1. A sama dengan 1. Mana dia 1? Okay, sama dengan. Dia suruh masukkan B pula. Tak nampak lah. Kan? Macam mana tu? Okay, B sama dengan -5. Tekan negatif ni. -5. Dia sama dengan. So, dia suruh masukkan C pula. C sama dengan 6. Jadi, awak akan dapat X1 dia berapa? X1 dapat berapa? 3. 3. X2 akan dapat, sama dengan sekali lagi. Sama dengan akan dapat X2. X2 berapa? 2. 2. Ada siapa yang tertinggal tak? Tertinggal gerabak ni. Okay, cikgu ulang balik ya. Macam mana nak back to normal? Tekan mode. Tekan 1. Ini awak akan back to normal balik lah. Mode 1. Mode 1. Back to normal. Okay, cikgu ulang balik yang tadi. Siapa yang tak dapat tangkap, yang dapat tangkap tu tak apalah. Yang tak dapat tangkap ni. Okay, macam mana kita nak faktorkan guna kalkulator? Yang pertama, tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. Dah tekan mode, kemudian ambil EQN. Tekan nombor 1, ambil EQN. Dah keluar EQN. Tekan right side. On the right side, tekan belah kanan. Keluar perkataan degree. Dah ada degree, tekan nombor 2. Maka masukkan nilai A awak. A ialah 1. Sama dengan. Masukkan nilai B, -5. Negatif dekat sini ya, negatif. Siapa tak tahu negatif kat sini. -5. Mana 5 dah? Ni. Sama dengan masukkan nilai C. C adalah 6. Akan dapat X sama dengan 3. Kan sama dengan sekali lagi X sama dengan 2. Okay. Benda ni kena dia dikira wajib lah. Dikira wajib lah. Sebab ni kalau awak tak tahu nak buat tu nanti tak boleh nak cari punca. Ataupun boleh lah kena buat manual. Manual susah sikit lah. Manual boleh, cumanya susah sikit. Ada yang tak dapat tangkap tak? Malu nak cakap. Ada ke? Tak ada? Semua okey ya? Cikgu, butang mode tu kat mana? Kereta lain kereta mode kat atas ni.
Oh, yang 570 EX Tak ada yang mod, tak ada yang mod. Kalau tak ada yang EX tu tekan menu. Tu ada. Dia bagi tahu. Tekan menu. Lepas tu apa dia? Ya. Tekan 2. Yang EX punya yang apa tak tadi? Yang canggih sikit tu lah kan. Yang cikgu punya tak canggih punya. Yang old style punya. Okey, jap. Cikgu tulis kat sini apa yang dia tulis. Dia suruh tekan apa dia? Yang EX tu mula tekan menu. Okey, pertama tekan menu. Lepas tu cari ke A. Betul je dia ni. Gawak ajar jangan sesat ni kan. Lepas tu tekan 2. Lepas tu 2 lagi. Tak pastilah cikgu. Cuba. Siapa yang EX ni? EFX ni. FX 570 EX. Okey. Okey. Tekan menu. Tekan A. Lepas tu 2. Dapat tak? Umi dapat tak Umi? Dah dapat. Dapat dah? Okey. So, itu tadilah. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita cuba buat yang B. Yang ni dia ada per lah sikit. Cuba awak masukkan B tu. A sama dengan 1, B sama dengan 7/2, C sama dengan 2. C sama dengan, yang ni kena bawa ke sebelah dulu. C sama dengan -2. Okay, cuba tekan kalkulator. Dapat tak? Dapat berapa? 0.5 je. 0.5. Sekejap lagi cikgu ajar 0.5 ni macam mana nak letak sebenarnya. Satu lagi, X1 0.5, X2 -4. -4. Okey. Ada siapa-siapa dapat lagi? Yang tadi tu, yang canggih-canggih tu, dia dapat tak? Dapat. Dapat 0.5 dengan -4. Okey. Macam mana nak tulis 0.5 ni adalah 1/2. So X1 adalah 1/2, X2 adalah -4. Okey, macam ni lah. Alright, one more. Okay, kita cuba buat yang A ni. Tentukan punca menggunakan kaedah pemfaktoran. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Okey, apa dia punya A dulu? A dia ialah 1. B dia -5. C dia 6. Dapat tak? Dapat berapa? Alif dapat berapa Alif? Dia dapat point. Dapat berapa? X sama dengan? X sama dengan berapa? 3. X sama dengan 3. X1 sama dengan 3. X2? Sama dengan 2. 2. Okey. Bagi tumpuan sekejap ya. Bila awak dapat X sama dengan 3 dengan X sama dengan 2. Okey, dekat yang ni adalah step yang pertama. Okey, step yang kedua ni awak selang 1. Kita nak letak kurungan dekat sini.
Okay, kita nak letak kurungan. Kurungan dia adalah, dia akan jadi macam ni. X tolak 3. Kalau X sama dengan 3, awak letak X tolak 3. Okay. Kalau X dia sama dengan 2, dia akan jadi X tolak 2 sama dengan 0. Yang ni, step yang ni kita nak. Faham ke? Apa-apa yang positif, letak dalam kurungan dia jadi negatif. Apa-apa yang positif, letak dalam kurungan jadi negatif. Jawapan akhir dia barulah ni. Kenapa kena buat yang kurungan tu cikgu kan? Buat apa nak kena buat? Ni yang namanya faktor. Ni namanya faktor. Dia kan suruh faktor kan? Maksudnya dia akan jadi X tolak 3, X tolak 2. Okay? Kalau kita kembangkan balik kan? X tolak 3 ni kurungan kan? Samakan dengan 0. Jadi letak X. X tolak 3 sama dengan 0. Jadi X bawa 3 ke sebelah sama dengan 3. Dapat balik yang ni. Boleh faham ke? Satu lagi. X tolak 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2, negatif 2 bawa ke sebelah jadi positif 2. Dapat balik yang kita buat ni tadi. Jadi kena buat yang kurungan tu. Okay, wajib buat yang kurungan. Alright. So next, another one. Satu lagi soalan adalah, ni dah kan? Oh ni soalan tadi je, cikgu ambil balik le. Okay, sekejap Okay. Sekarang cuba buat soalan nombor 1. Nombor 1. Tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Maksudnya gunakan kereta tadilah. So buat nombor 1A, nombor 1B dengan nombor 1C dahulu. Okay, salin soalan. Panjang tu tak payahlah. Salin soalan yang ni je. A adalah X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Lepas tu pastikan awak buat kurungan yang cikgu suruh tadi tu. Sama dengan 0. Lepas tu second step ni buat kurungan macam ni. Samakan dengan 0. Step yang ketiga barulah X sama dengan berapa. X1 sama dengan berapa. Tulis X1. X2 sama dengan berapa. Yang kurungan ni kena tulis ya. Sebabnya dia adalah faktor. Faktor jadi kena tulis. 1. Kalau ada yang tak tahu tekan kalkulator boleh tanya balik ya.
Kalau dapat point, cuba jadikan dia per. Apa yang dapat point, yang C tu ada point kan? Jadikan dia per. Yang ni senang sikit lah kan? Dia guna kalkulator je lah. Yang tadi susah lagi. Kena tulis-tulis kan? Ni kena guna kalkulator je. Kalau hampa salah tekan, hampa salah lah. Jadi hampa tak boleh salah tekan. Alright, another 1 minute mungkin. Satu lagi minit. Amirul okey ke Amirul? Okay, cikgu. Okey ya. Dapat jawapan tak? Yang C saya pening sikit. Ni pening sikit. Dapat point Ya. ke? Ya. Point tu jadikan dia kepada pecahan dapat berapa? Pandai tak tekan kalkulator? Kejap ya. Komputer teacher turn off. Ada kucing dia terpijak. Kucing pijak komputer dah. Ada lagi kan? Hilang pula. Dekat tab teacher ni tak boleh nak tengok muka. Jadi kena tengok kat komputer. Jadi komputer ni ada makhluk tertekan pula dah. Kan tengah-tengah kelas dia tekannya. Ni tak boleh buka dah. Okey, semua dah siap ke? Belum. Oh belum, okey. Buat dulu. Lepas yang dah siap tu rehat sekejap. Rehat kan semua. Okay, I'm back. Alright. Dah ke? Siapa belum siap tak apalah. Tengok je. Okay. Aku kat mana? Okay, X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan 0. Jadi tekan kalkulator macam tadilah mod 3 kali. Yang ini yang spesies yang sama dengan cikgu lah. Okay. FX M570MS. Okay, tekan mod 3 kali. Kemudian EQN 1, kan kanan nombor 2. Okay, A dia adalah 1, B dia adalah -3, C dia adalah -10. Okay, cikgu nak tanya seorang lah.
Izzah Fatona dapat berapa? X. X1 dapat berapa? X1 dapat 5, X2 dapat -2. Okay, good. X2 dapat -2. Jadi dalam kurungan nak letak apa? X tolak 5 dengan X tambah 2. Alright, bagus. Okay. So, bila X dekat sini positif 5, dekat dalam kurungan, jadikan dia negatif lah. X tolak 5. X kuasa 2 pada X2 dapat -2, maka dalam kurungan jadikan dia X tambah 2. Okay, yang ni kena ada lah. Sebab ini adalah faktor. Ni namanya faktor, jadi kena ada. Jangan tak letak. Okay, nombor 2. X kuasa 2 tolak 10X tambah 16 sama dengan 0. Okay, macam tadilah, tekan kalkulator. Kita lihat siapa yang kena. Sekejap panggil siapa yang boleh. Siapa volunteer nak jawab? Cik panggil je kan. Tanya Irfan lah, Irfan. Apa jawapan B? B. B. X tolak 8. Dalam kurungan ke yang bawah? Dalam kurungan. Oh, yang Yang bawah. dalam kurungan. Bagaimana tak apalah. Awak dalam kurungan dulu. X tolak 8. Lepas tu? X tolak 2. X tolak 2. Okay, jadi jawapan dia adalah X1 sama dengan 8. 8. X2 sama dengan 2. 2. Okay, betul? Siapa yang ada salah berlainan ke bagi tahulah. Takut cikgu pun salah ke, Irfan salah ke kan. Kita berbincang. Don't worry, no right or wrong. Okay, seterusnya. Izzah Damia. Izzah Damia hari ni okey ke? Selalu panggil dia punya suara dia tak keluar. Izzah Damia hari ni boleh? Okey. So X1 dapat berapa Izzah Damia? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Satu lagi X2 sama dengan? 2/3. 2/3. Okay. Alright, thank you. Yang ni cikgu terang dulu ya. Macam mana nak masukkan dalam kurungan X sama dengan 1 ni? Okay. X sama dengan 1 ialah X tolak 1. Okay, 2/3 ni. Macam mana nak letak? Apa yang awak kena buat? X2 sama dengan 2/3 kan? 3 ni letak sekalikan dengan X. Dia akan jadi macam ni. 3X. Okay. Ini tambah ke tolak? Ni sebabkan dia tambah, jadi dia kena letak tolak lah. So dalam kurungan akan jadi 3X tolak 2. Untuk yang tak tahu, dia akan jadi 3X tolak 2. Okay? Macam mana nak tahu cikgu? Sekali lagi cikgu ajar. X sama dengan 2/3. 2/3. Jadi yang bawah ni kita bawakan naik atas. Yang bawah bawa naik atas. Dia jadi 3X. Yang ni kita tengoklah kalau dia positif dalam kurungan jadikan dia tolak 2. Tadi Amirul dia tak tahu kan Amirul? Sekarang dah tahu ke Amirul? Dah cikgu. Dah tahu Okay. One more time. Kalau awak dapat contoh X sama dengan 1/2. Again. X sama dengan 1/2. 2 ni bawa naik atas. Jadi dalam kurungan dia akan jadi 2X tolak 1. Ni kalau ni tambah jadi tolak lah dalam kurungan. Sebab apa? Kita samakan dengan kosong. So, bila kita samakan dengan kosong, 2X tolak 1 sama dengan kosong. 2X sama dengan 1 bawa ke sebelah jadi 1. Positif 1. Jadi X sama dengan 1/2. Sebab itulah 2 ni bawa naik atas. Jadi tolakkan dengan 1. Satu lagi contoh. Banyaknya contoh cikgu kan. Banyaklah. Kalau awak tak faham. Kalau awak tak datang kelas, susah. Tak faham nanti. Satu lagi. Biasa berapa? 3/2 contoh kan.
Tadi dah 32. 1/2. 1/4 contoh. X sama dengan 1/4. Nak letak negatif lah. X sama dengan negatif 1/4. Jadi nak buat apa ni? Okey, cara dia adalah bawa naik atas 4. Dia akan jadi 4X. Okey, sekarang ni negatif 1 kan? Bila dia negatif 1, letak dalam kurungan jadi positif 1 sama dengan kosong. Okay, untuk siapa yang confused, ni cikgu terang balik ya. Kenapa kita kena letak 4X tambah 1? Sebab kita buat sekali lagi. Buat balik macam ni. Kan, 1 ni bawa ke sebelah. So 4X sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan bawa ke sebelah dia akan jadi 1/4. Negatif 1/4. Boleh ke? Boleh faham ke? Boleh ya? Boleh. Faiz okey ya? Okey cikgu. Okey, Alif? Okey cikgu. Ya, ada yang dah ngantuk? Belum puasa lagi nah. Dah ngantuk dah. Kita ada setengah jam lagi. Hari ni tadi macam cikgu lupa hari ni tak puasa lagi kan. Lepas tu fikir nak start awal ke nak start lambat ni. Dah selalu decide 8:30 je lah. Sebabnya awak pergi sekolah kan. Ikut nanti kan lambat pula kan. Ada yang balik lambat lah apalah. Tapi tingkatan 4 sekolah pagi. Apa dia? Yang soalan C yang tadi 3X kuasa 2 tolak 5X tambah 2 sama dengan kosong. X2 tu macam mana dia boleh dapat 2/3? Awak dapat berapa? Saya dapat 27%. Kira kau 20 berapa? 27%. Besarnya. Betul tak masukkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 2. Betul tak masukkan nilai dia? Cuba masukkan balik. Sekejap. Dia akan keluar sepatutnya lah. Sepatutnya dia akan keluar X sama dengan 5. Tak 5 pula dah ni. C tadi. A dia 3. B dia negatif 5. C dia 2. So X sama dengan 1. Satu lagi dia dapat X sama dengan 0.66. Tapi bila tekan pecahan dia akan jadi 2/3. 0.6. Tiga saya dapat dah cikgu. Apa yang silap dia tu A tu saya ambil 3 kuasa 2 tu jadi 9. Jangan ambil ya. Kuasa 2 tu jangan ambil ya. Okey. So X kuasa 2 tu dia memang tempat dia lah. Kita ambil yang depan dia saja. Sama ada 3 atau negatif 3. Tapi yang ni 3. Okey. So yang ni 3 kita kena ambil 3 lah. Jangan kuasakan 2. Jangan confuse dengan yang tadi. Yang mula-mula tadi tu kita kena masukkan nilai dalam dia. Macam ni kan, kita kena masukkan nilai. Sekarang ni kita tak payah masukkan nilai. Alright? Okay, seterusnya kita nak buat nombor 2. Actually yang ni adalah homework yang cikgu akan bagi. Beruntunglah awak kan. Bagi homework tapi dah bagi siap-siap dalam kelas. Okay. Nombor 2. Nombor 2 ni payah sikit lah. Payah sikit ya. Okay, seorang bacakan. Siapa nak bacakan? Alif lah, Alif tolong bacakan. Tulis setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk arm. Seterusnya selesaikan persamaan kuadratik tersebut. Dia kata dalam bentuk arm ni tak ada masalah lah. Dalam bentuk biasa lah. Maksudnya bentuk arm ni tak biasa lah. Biasa kita buat. Okay, contoh kita ambil A dulu. M tambah 2 sama dengan 3. Okay, yang ni sama juga. Dia suruh cari punca juga. Okay, selesaikan persamaan kuadratik tu, kita nak cari punca dia.
Jadi awak kembangkan saja M darab M darab 2. Okey, M darab M akan dapat M kuasa 2. Ingat ya, M darab M dapat M kuasa 2. Sebab dia ada 2M, jadi kuasa 2 lah. M darab 2 akan jadi 2M. Jangan confuse. Sama dengan 3. Okey, untuk cari punca. Untuk cari punca, 3 ni kena bawa ke sebelah. Okey, so dia akan jadi M kuasa 2 tambah 2M tolak 3 sama dengan 0. Ni baru kita dah dapat persamaan. Belum lagi. Belum lagi kan, baru dapat persamaan. Okey, sekarang kita dah boleh decide lah A dia 1, B dia 2 ni, C dia adalah negatif 3. Okay, A dia 1, B dia positif 2, C dia negatif 3. Maka marilah kita menekan kalkulator kan. A dia 1, B dia 2, C dia negatif 3. Maka kita akan dapat dekat situ, buat kurungan dulu. Sama dengan 0. Ni jangan tulis X pula. Tadi dah biasa X kan. Dekat kalkulator pun tulis X juga. Awak jangan tulis X ya. Tulis A. A sama dengan 1. Jawapan dalam kalkulator lah. A1 sama dengan 1. A2 sama dengan negatif 3. Jadi dekat dalam ni nak tulis apa cikgu? Tulis macam ni. A tambah 1. A tolak 1. A tambah 3. Sama dengan 0. Okay. Jadi inilah jawapannya. Jangan tulis X pula ya. Dalam kalkulator memang tulis X. Sini dia kata sekejap A pula dah. M. Astaghfirullahaladzim. Tengok. Dalam duk cakap, orang tu buat salah kan. Sebab tu kita tak boleh ngatur orang. Kita ngatur orang, kadang-kadang kita yang salah. Alright, so sini M. Sini M. Tambah 3. M1 sama dengan 1. M2 sama dengan negatif 3. So maafkan cikgu ya, tersalah. Okay, betul tak? Salah lagi ngajar kan. Okay, kita tengok mana yang susah sikit. Okay, kita tengok yang contoh yang ni sama je. C kan. Sekejap kita tengok contoh D ya. D. A tambah 5 per A sama dengan 6. Tu dia nak buat lagu mana pula dah kan. A tambah 5 per A sama dengan 6. Jadi apa yang awak kena buat ialah, dia kan ada per ni. Jadi kita nak hapuskan A yang bawah ni. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena darabkan A kat sini. Ni darab A. Maksudnya A darab A lah. Yang ni pun kita kena darabkan dengan A. Yang ni pun kita kena darabkan dengan A. Kenapa lagi kita nak kena darab A? Sebab kita nak hapuskan A di bawah ni. Bila hapus A di bawah ni, maka dekat A sebelah dia ni kita kena darab. Ni kena darab. Yang ni kena darab. Yang ni pun kena darab lah. Jadi apa kita boleh buat ialah kita potong A dengan A ni. Untuk yang tak tahu kita potong A tu dengan A tu. Jadi dia akan jadi apa? A darab A akan jadi A kuasa 2. Tambah 5. Dah hilang dah. A dua-dua tu dah hilang dah. Tambah 5 je lah. Sama dengan 6A. Okay, sekarang susunkan dia mengikut A, B dan C. A kuasa 2, yang ni bawa ke sebelah akan jadi negatif 6A. Tambah 5 sama dengan 0. Maka ada dah lah A kuasa 2 tolak 6A tambah 5. Okay, siapa boleh bantu cikgu jap? Tolong tekan kalkulator dapat berapa? A1 dapat berapa?
A2 dapat berapa? A dia 1, B dia -6, C dia 5. A1 sama dengan 5. A1 sama dengan 5, A2 Sama dengan 1. 1. Okey, terima kasih. Jadi ni ambil A ya, jangan letak X, yang letak M. A tolak 5, A tolak 1, sama dengan kosong. Okey, so ni jawapan dia lah. Okay. Siapa lagi yang tak faham A ni? Macam tadilah, cikgu ajar kena darab yang ni kena darab, yang ni pun kena darab. Lepas tu kita potong. Okay, sekali lagi. Kita buat F ya, F. F. Tukar-tukar warna cikgu ni kan. 2H tambah 6 per H sama dengan 7. Okay. Sekarang kita tengok ada dia seorang-seorang H kat situ. Okay, H dekat bawah tu dia ada kat seorang-seorang ni. Jadi kena buat apa? Kita nak hapuskan ni, maka kita darabkan H. H darab 2H. Kemudian yang ni pun darab H. Yang ni pun kena darab H. Atau dalam erti kata lain, kita bawa H ni ke naik atas. Tu erti kata lain lah. Sekarang ni tak payah buat erti kata lain lah. Takut confuse. Okay, jadi H ni dengan ni boleh potong. Jadi, okay H darab 2H tambah 6 sama dengan 7H. Okay, H darab 2H dapat berapa? Siapa tahu? Dua H kuasa 2. 2H kuasa 2, betul. 2H kuasa 2 tambah 6, yang ni bawa ke sebelah. Dia jadi tolak 7H sama dengan 0. Okey, susunkan dia. 2H kuasa 2, B dekat tengah. Make sure B dekat tengah. Tolak 7H tambah 6 sama dengan 0. Okey, sekarang nak buat apa? Kurungan. Maka kita cari H1 dia berapa, H2 dia berapa. Okey, siapa boleh tolong? H1 dapat berapa? Negatif 1.5. Negatif 1.5. Oh, ada point lah. Kena tukar. Boleh tak tukarkan dia? Negatif 7, 6. 1.5 lah. 1.5 akan dapat 1.5 akan dapat 1/2. Jadi macam mana kita nak tahu? Bawah darab, atas tambah. Siapa tak nampak ni? Bawah darab, atas tambah. Jadi 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Dia adalah 3/2. Maksudnya 1.5 adalah 3/2. Okay? Jadi cikgu tukar kat sini negatif. Ada negatif ke? Sekejap. Positif. 3/2. Satu lagi ialah mana dia? 2. Jadi 3/2 dia akan jadi apa? Nak masuk dalam kurungan jadi apa? Siapa tahu? Tadi cikgu dah ajar dah. Siapa boleh bantu? 3/2 ni nak masuk dalam kurungan dia jadi apa? Anyone? No one. 2H tolak 3. 2x tolak 3, betul? 2 ni 2H. bawa 2H. Dengan cikgu memanglah selalu tersalah kan. Salah orang tua kan. Okay. So yang ni H tolak 2. Alright. Ni contoh F lah. Ni contoh soalan F.
Okey. Macam semua cikgu bagi je kan. Tak apa. Kan cikgu bagi tambah sikit homework. Alright, so seterusnya. Yang mana yang ada yang request soalan yang mana? Ada yang nak tanya soalan yang mana yang tak tahu? Yang rasa macam susah je nak tunjuk. Yang ni yang cikgu Cikgu. dah tunjuk dah. Ya. Yang F tu, H1 dia macam mana boleh dapat 3/2? 3/2. Okey, tadi dapat berapa Haris? H1 Yang mula dapat berapa? 2H kuasa 2. 2H kuasa 2. Okey, kejap Yang ni okey. Memula 2H kuasa 2 tambah 6 tolak 7 kan? So A dia adalah 2. B dia adalah 6. C dia adalah negatif 7. Okey, dah masukkan dah? Dah masuk dah sekejap. Dah masukkan H dapat berapa? H dapat 0.89. Tekan dia di per dapat berapa? Ada tak? 89. Cikgu dapat 1.5. Allah. Tekan. A dia 2. B dia negatif. Oh, B dia negatif 7. Sorry. Balik. B dia negatif 7. C dia 6. Yang ni. Haris, minta maaf. Yang bawah ambil yang bawah Allah. Ambil yang bawah. A dia 2, B dia negatif 7, C dia 6. X1 dapat 2. Okey, X1 dapat 2. X2 dapat 1.5. 1.5 kan? Okey, cuba tekan per. Dia jadi berapa? 1/2. 1/2. Okey, 1/2. Okey, kita nak jadikan dia dalam pecahan. Yang bawah ni kita darab, yang atas ni kita tambah. Okey, yang bawah kita apa? Darab. Yang atas Yang kita atas? tambah. Tambah. Kita tambah. Okey, macam mana nak buat? 1 darab dengan 2 dulu. 1 darab 2 dapat? 2. 2. 2 tambah 1. 2 ni 3. tambah 1 yang atas. 3. Jadi 3 letak kat atas per 2. 2 ni letak kat bawah. Okey, 1 darab 2 dapat 2 tambah 1 3. 3 letak di atas, 2 letak di bawah. Maksudnya 1.5 ni adalah 3/2. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Jadi macam mana nak letakkan dalam kurungan? Kalau 3/2 ni macam mana nak letak dalam kurungan? Yang atas tu kita boleh tahulah H tolak 2 yang mula-mula tu. Satu lagi ni. 3/2 ni. 2 ni 3H. buat apa? 2 tolak 3H. 2 tolak 3H bukan. 2 ni kena darabkan dengan H. Dia akan jadi. Dia akan jadi apa? 2H tolak 3. Tolak 3, betul. Awak jangan terbalik, jangan ambil 3 yang darab dengan H, ambil 2 ni yang bawah. Faham? Ambil yang bawah, darabkan dengan H. Dia akan jadi 2H tolak 3. Jadi ni jawapan dia lah. Ni sama dengan kosong kan? Salah. Okey, cikgu faham. Jadi jawapan akhir dia, okey. H sama dengan 2. H sama dengan, ni H2 lah, ni 1. Sama dengan 3/2. Faham cikgu. Okay, good. Faham, baguslah. Okay, siapa yang tak faham boleh je tanya. Tanya je, stop cikgu kejap. Tak adanya marah. Jangan risau. Tak adanya nak makan orang kan. Okay. Cikgu makan nasi, lapar nasi kan. Alright. Seterusnya. Cikgu bagi satu lagi soalan.
Kita buat soalan H. Oh, yang ni kita tak bagi kuis pula kan? Kita dah bagi kuis lah tadi. Dah bagi kan? Tak apa. Lupa dah. Okey, H. Kita buat H ya. 2x tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3x tolak 2. Kalau dapat kuasa 2 macam ni, apa yang kita nak kena buat? Okey, untuk siapa yang tak tahulah, dia akan jadi macam ni. 2x tolak 1. Kemudian satu lagi 2x tolak 1. Macam tu. Mana-mana yang kuasa 2 maksudnya dia 2x tolak 1, 2x tolak 1. Sama dengan 3x tolak 2. Okey. Dah. Susah pula dah kan. Lagu mana nak selesaikan. Okey, 2x tolak 1, 2x tolak 1. Yang ni kita kena kembangkan. Okey. Yang pertama ialah 2x darab 2x. Yang kedua ialah 2x darab negatif 1. Okey, yang ni dulu. 2x darab 2x, awak akan dapat 2 darab 2, 4. Ini untuk yang tak tahu ya. 2 darab 2, 4. X darab x akan dapat x kuasa 2. Okey, 2x darab 2x, awak akan dapat 4x kuasa 2. Settle. Kemudian 2x, masih lagi 2x ya. 2x darab negatif 1. 2x darab negatif 1 akan dapat berapa? Negatif 2x. Kan? 2x darab negatif 1. 2x darab 1, 2x. Jadi ada negatif, letak negatif. Tu negatif 2x. Okey, settle. Sekarang kita ambil yang negatif 1 pula. Negatif 1 darab 2x. Kemudian negatif 1 darab negatif 1. Okey, kita buat satu-satu kan. Negatif 1 darab 2x akan dapat negatif 2x. Negatif 1 darab negatif 1 akan dapat positif 1. Cikgu ulang Negatif 1 darab 2x. Awak akan dapat negatif 2x balik lah. Okey, yang ni. Negatif 1 darab negatif 1. 1 darab 1, 1. Negatif darab negatif, positif. So, dapatlah positif 1. Jadi salin balik. Salin balik 3x tolak 2. Okey, sekarang kita tengok grup Siapa grup siapa? Yang ini dia grup dia seorang-seorang dia sebab dia x kuasa 2. Dia adalah A yang ni. Jadi dia grup dia seorang je. Yang ini dia grup dia ada 2 orang. Jadi kita masuk yang sebelah ni. Okey, yang ini grup dia 1 je. Okey. Jadi kita selesaikan grup yang B ni, yang grup B ni. Salin balik 4x kuasa 2. Negatif 2x tolak negatif 2x. Negatif 2x, negatif 2x akan dapat negatif 4x. Siapa lagi yang tak faham? Negatif 2x, negatif 2x. Negatif 2 akan dapat negatif 4x. Dia bukan darab yang ni. Ini adalah hutang 2, hutang lagi 2. Jadi hutang awak ada 4. Mula-mula pinjam RM2 nak beli aiskrim pop. Lepas tu pinjam lagi RM2. Jadi hutang ni jadi RM4. Tambah 1, salin je balik. Okey, yang ni bawa ke sebelah. Tolak 3x tambah 2. Sama dengan kosong. Okey, sekali lagi. Dia ada grup dia kat sini. Yang ni grup dengan yang ni. 4x kuasa 2. Okey. Ni dia pinjam RM4. Tadi hutang dah RM4 dah. Lepas tu pinjam lagi RM3 nak beli wafer. Jadi berapa hutangnya? 7x. Negatif 7x.
negatif 7x tambah 2 sama dengan kosong. Maka sekarang bolehlah dapat dah kita punya persamaan kuadratik tadi. Okay, so siapa boleh bantu? X1 dapat berapa? X2 dapat berapa? Yang girls okay ke girls? Senyap dah ni? Masih boleh? Ataupun dah ngantuk dah? Oh, cikgu tak panggil lagi Adrina kan? Adrina jawab yang ni lah. Soalan ni. X1 sama dengan berapa? Sekejap teacher tengah buat. Okay. Dia yang terlepaskan. Awak jangan kecil hati pula cikgu tak panggil. Saya kecil hati cikgu. Asyik tak panggil nama saya. Pula dah kan. Bukan tak panggil, dia tak perasan. Cikgu main-main je tau. Jangan marah-marah pula. Tak ada apa teacher, okey je. Okay. Alright. Siapa dah dapat? Cepat. Sekejap, Adrina. Cikgu nak Adrina. Yang lain tu sabar sekejap. Empat. Negatif 7, 2. Hai, pasal dapat. Betul ke tadi? Negatif 7 salah. 3. 2 tambah 1 ni 3. 4, negatif 7, 3. Baru cantik sikit nombor dia. X1 1. X2 3/4. 1, 3/4. Okey, betul? Okey, dalam kurungan nak letak apa? X tolak 1. 4X tolak 3. Ya. Betul. Betul lah. Betul lah tu. Jangan tak confident, betul. 3/4. Okey, 4 ni bawa naik atas. Kan dia akan jadi 4x lah. Yang ni positif, dia jadi negatif 3. So 4x tolak 3. Alright. Okay, well done. So, okay, sampai sini je dulu. Cikgu bagi contoh, tak boleh bagi semua. Kan? Jenuh lah bagi semua kan. Nanti awak cuba buat. Kalau yang macam ni kan, dia ada A, dia ada B. Tekan je kalkulator, tak apa. C tekan je kosong. Nanti awak dapatlah X sama dengan berapa. Contoh ya. X, A dia 1, B dia negatif 5. C dia kosong. Dia akan dapat X sama dengan 5, X sama dengan kosong. Okay. Yang ni kalau tak ada C dia, tekan je kosong. Ni pun samalah, tak ada B dia, tekan je B dia kosong. Alright. So this will be your homework. Nanti ada tambahan sikit lagi untuk punca yang pertama tadi. Okay, cikgu akan ulang balik ya. Punca ni, kita belajar hari ni punca ni. Biasanya punca ni kita belajar dalam sejarah ke bahasa Melayu kan. Punca-punca kerosakan akhlak kan. Biasanya dalam bahasa Melayu lah. Ni sekarang ni matematik pun kita belajar punca ya. Okay, punca yang pertama. Okay, metod yang pertama. Dia bagi satu persamaan kuadratik. Contohnya 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Kemudian dia dah bagi siap-siap dah. X sama dengan 1, X sama dengan 3. Jadi kita nak tahu X sama dengan 1 dengan X sama dengan 3 ni punca dia ke tidak. Apa yang kita kena buat? Kita kena masukkan nilai. Contoh X sama dengan 1, masukkan je nilai dalam X ni. Bila dah masuk nilai, kalau sama kiri dan kanan, maka nombor tersebut adalah punca lah. Kalau tak sama, maka
X tadi, X sama dengan 1 tu bukanlah punca. Okay, yang tu boleh faham ke? Boleh ya? Dia okey dia? Boleh faham ke? Okey. Okey ya. Alright. So yang kedua. Punca yang kedua adalah dia bagi persamaan. Mana dia tadi? Sekejap. Okey, dia bagi satu persamaan. Kita kena gunakan kaedah pemfaktoran. Okey, melalui kaedah pemfaktoran tersebut, tekan kalkulator. A dia berapa, B dia berapa, C dia berapa. Maka cari dia punya nilai dia lah. Nilai X dia sama dengan berapa, X1 berapa, X2 berapa. Jangan lupa ada faktor sama dengan kosong macam tu. Alright. So yang ni nanti homework. Homework macam biasa. Tiada perubahan. Siapkan dan hantar tomorrow. Esok. Kan. Esok malam lah. Kalau rasa tak sempat. Bawa handphone ke pergi sekolah? Sekolah boleh bawa handphone ke? Tak boleh kan? Janganlah nanti kata cikgu tuition suruh bawa handphone pula. Okay. Macam balik sekolah tu, kalau buatlah balik sekolah buat, ataupun esok malam ada masa buat sekejap. Okay. Hantar sebelum pukul 12 malam. Untuk mudahkan cikgu tanda lah. Kadang-kadang tu ada yang hantar lawat kan. Yang tak lewat tu kena hantar awal ya. Hantar awal. Okay, satu lagi cikgu nak bagi tahu ialah satu lagi jap. Sekejap mana nak stop sharing ada orang baru masuk. Okay, satu lagi yang cikgu nak bagi tahu ialah setiap kali habis chapter kita akan buat satu test. So awak kena bersedia lah. Okay, contohnya kalau minggu depan cikgu sempat habiskan semua, maka minggu yang keempat tu kita akan buat test untuk chapter 1. Dan waktu test tu tak ada homework lah. Bahagialah sikit kan. Sebulan ada satu kali tak ada homework. Okay, maka bolehlah bersorak. Yeay kan. Okay, minggu yang keempat ataupun minggu yang terakhir lepas habis setiap satu topik, kita akan buat satu test di dalam kelas. Dalam 1 hour lah. Cikgu akan ambil 1 jam, kena buat test. Jadi semua kena hadir lah. Janganlah tak hadir. Tak hadir susah nanti. Okay. Boleh lah awak kena jawab sendiri kat rumah lah. Payah pula kan. Alright. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Selamat berpuasa esok. Sempat lagi siapa nak menunaikan solat tarawih, sila tunaikan solat tarawih lah. Tadi Harilda tak ada. Saya rasa line dia tak okey. Alright. So itu sahaja. Jumpa lagi next week. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Welcome. Sama-sama. Dia dia suka jadi orang last kan dia. Bye dia.